Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Okay guys, lately ni dekat FYP TikTok acap kecoh pasal kematian seorang pelakon dan juga model terkenal daripada Thailand, which is Tang Mo Nida. Kebanyakan daripada korang mesti dah pernah dengar statement ataupun spekulasi ataupun mungkin kronologi pembunuhan Tang Mo ni sendiri kan. Ada yang kata dia ni jatuh bot, ada kata dia ni dibunuh. Tapi dekat sini Acap nak bagi update yang paling terbaru guys tentang bukti-bukti yang ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak oleh rakan-rakan dan footage CCTV guys. So ini yang paling update yang Acap jumpa dan Acap nak kongsikan dengan korang sekejap saja lagi. Okay, so jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification dan kita selami tentang kes Tang Mo Nida ni. Roll it. Okay guys, kalau korang nak tahu guys, kes ni sudah pun berusia 7 hari guys. And kalau korang nak tahu sekarang ni tengah kecoh dekat Thailand kerana apa? Kerana mereka sudah mula menjumpai bukti-bukti daripada CCTV, daripada statement, daripada soal siasat kawan-kawan dia sendiri. Ada juga yang mengatakan antara poin-poin mak dia tu sangat bercanggah guys dengan apa yang diberitahu oleh rakan-rakan mereka yang berada dalam bot ni. Macam yang kita tahu guys, kemalangan bot di Sungai Chao Phraya ni yang melibatkan 6 individu termasuk Tang Mo tu sendiri guys, di mana ketika itu bot bergerak dari Bangkok Krung Thon ke Rama Bridge. Pada waktu tu ada yang cakap dia ni tergelincir daripada bot and tak ada kawan-kawan dia yang nampak. Tapi pada Acap lah, benda ni ada something wrong sebenarnya. Okay guys, kebanyakan daripada kita mungkin dah pernah tengok lah kot keadaan mayat Tang Mo ni selepas dijumpai. Memang sangat-sangat mengerikan dan juga tak boleh lah nak kata nak explain kan. Okay guys, menurut siasatan forensik, mayat Tang Mo ni dijumpai dengan satu kesan kecederaan di bahagian peha. Ada juga yang kata dia punya dalaman ni dah dipenuhi dengan pasir ataupun lumpur. Tapi guys, ada beberapa miss point yang tidak diketengahkan oleh pihak forensik tentang keadaan mayat Tang Mo. Yang pertama sekali guys, mayat dia dijumpai dengan pakaian swimming suit dengan outwear. Korang tahu kalau swimming suit ni dia kena pakai atas sampai bawah. Dia ada satu unlock je. Kalau nak buka, kena buka semua. Senang cerita macam tu lah. Nombor 2 guys, mata sebelah dia seperti ditumbuk. Ada kesan lebam di mata Tang Mo yang menurut sumber juga ia keadaan seperti baru lepas bergelut guys. Lidah dia terjeling, mata dia terbeliak. Okey, kalau Acap nak bagi korang info guys, biasanya orang yang mati terjelir, mata terbeliak ni, biasanya kematian ni melibatkan jerutan. Peha kanan dia pula terdapat kesan koyak yang sangat dalam. Luka dalam guys. Kalau diorang cakap kan, bila kita baca laporan-laporan media Thailand, dia punya statement dan semua, diorang kata mungkin peha dia dimakan ikan ataupun digigit ikan. Tapi apa yang kita boleh tengok dengan keadaan mayat Tang Mo pada waktu tu guys, korang boleh nampak itu bukan gigitan daripada ikan, tapi sebaliknya adalah kesan cedera dalaman yang dilakukan sebelum beliau dilemaskan. Ada banyak juga kesan-kesan luka kecil dan juga besar yang ada di bahagian badan Tang Mo ni juga guys. Seperti seolah-olah dia mengalami satu pergelutan sebelum beliau tewas. Kalau korang nak tahu guys, kawan-kawan dia lepas je Tang Mo tu jatuh, mereka ambil masa 3 jam untuk call pihak berkuasa. Tapi menurut statement kawan-kawan dia, yang diorang ni sebenarnya lebih kepada mencuba untuk menyelamatkan Tang Mo sendiri daripada bot tu menggunakan pelampung yang ada sebelum diorang call pihak berkuasa. And tak ada seorang pun daripada mereka yang ada dekat dalam bot ni menyertai misi pencarian Tang Mo selama 36 jam tu guys. Mereka hanya muncul semula selepas dihubungi oleh pihak berkuasa untuk menunjukkan arah di mana si Tang Mo tu jatuh. And
ketika mereka disuruh untuk menunjukkan arah, ada satu footage guys di mana mereka bersilang-silang jarinya untuk menunjuk arah sebenar di mana Tang Mo tu jatuh. So, kat sini ada pencanggahan statement dan kecurigaan berlaku kerana apa? Mereka tak sinkronis pun menunjukkan lokasi sebenar di mana Tang Mo itu jatuh. Yang paling mencurigakan sekali guys, 5 orang yang ada dekat atas bot tu guys, masing-masing ada kesan calar, lebam dan sebagainya di badan mereka sendiri. Antaranya guys, salah seorang daripada mereka ni, kalau korang tengok footage ni guys, dia boleh nampak ada kesan koyak baju di bahagian belakang dan juga bilengan guys. And ada juga sumber yang memberitahu yang mereka ni ketika selepas Tang Mo ni lemas and then pihak berkuasa try nak cari, diorang ni pulang ke JT seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Muka tenang gila, muka tak ada resah, tak ada apa, seperti mereka ni dah habis melakukan sesuatu guys. Ada footage yang menunjukkan dalam bot tu guys, ada hanya segelas cawan untuk dituangkan wine sahaja. Dan ada 2 botol mineral dekat situ dan selebihnya tak minum guna cawan. Ada yang pelik tentang cawan wine tersebut. Statement daripada manager dia yang bagi tahu bahawa mangsa terpaksa buang air kecil dekat belakang kerana tandas dalam bot tu tak boleh digunakan, yakni rosak lah. Kalau korang nak tahu guys, dekat satu rancangan TV dekat Thailand tu, manager dia berusaha keras untuk menceritakan semula kejadian ketika Tang Mo tu jatuh. Dia cerita yang Tang Mo ni bertinggik dekat hujung bot dan tangan dia berpahut dekat peha manager dia. Dan ketika Tang Mo ni buang air dan tergelincir jatuh, manager dia boleh cakap dia tak perasan yang Tang Mo ni jatuh kerana pada waktu tu dia tengah leka main phone guys. Ada satu statement dia bagi tahu kepada mak Tang Mo yang dia tak pandai berenang guys. Tapi sebenarnya agak pelik juga ketika dia cakap dia tak perasan yang Tang Mo tergelincir sewaktu dia tengah leka main phone. And one more thing guys, macam Acap cakap tadi, Tang Mo pakai swimming suit dengan outwear. Kalau dia nak buka, dia kena buka semua guys kalau dia nak kencing dekat tepi bot tu, belakang bot tu kan. Tapi bila mayat dia dijumpai, semua elok belaka guys. Dia punya swimming suit tu masih elok terletak pada mayat dia, masih lagi berpakaian elok guys. And one more thing, dia tu top celebrity Thailand. Takkan top celebrity Thailand nak pergi kencing gitu saja dekat belakang bot tu. Takkanlah, kan? Takkan sesuka hati. Kalau ia pun dia tak senonoh, dia ada reputation kot. Semua orang kenal dia kot. Betul tak? Satu poin yang menarik perhatian Acap adalah poin di mana ada terlibatnya seorang VVIP di dalam kes Tang Mo ni guys. Kerana apa? Ada sumber yang mengatakan yang manager Tang Mo ni menukar schedule Tang Mo pada malam tersebut secara last minute. Akhir Tang Mo ni kena pergi tempat lain lah. Tapi tiba-tiba manager ni kata yang manager dia terlepas pandang yang Tang Mo ni ada appointment. Ada satu appointment ataupun ada satu invitation daripada seorang VVIP ni untuk berada di atas bot pada malam tersebut. Okey, pada waktu tu Tang Mo ni rasa macam pelik juga. Kenapa benda ni jadi last minute? Tapi dengan alasan terlepas pandang, and then mungkinlah dia dah bekerja dengan Tang Mo ni lama. Mungkin Tang Mo ni dah kenal lah perangai dia. Dia ni memang selalu terlepas pandang or what. So Tang Mo pun bersetuju untuk join that party ataupun that invitation lah. Okey, pada awalnya apa yang debrief oleh manager Tang Mo ni, mereka ni hanya datang ke atas bot untuk sekadar liburan sahaja. Berhibur, bersembang, minum, berjoget. Macam kita boleh tengok lah gambar-gambar terakhir ataupun mungkin ada video-video terakhir Tang Mo dekat atas bot tu. Memang kita nampak dia orang just untuk have fun, senyum-senyum, gelak-gelak and all that thing. Tapi guys, macam kita tahu, laut yang tenang tak semestinya tiada buaya di atas bot. Dikatakan dekat dalam bot tu, VVIP ni
cuba untuk mencabul Tang Mo guys. So Tang Mo ni dengan rasa yang orang kata tak selesa, dia cuba mempertahankan diri dia pada waktu tu. Dia berlari ke belakang bot. Tapi bila dia on the way berlari tu, katanya ada satu pergelutan telah berlaku di antara VVIP, orang-orang dia dan juga orang atas bot tu lah. And pada pergelutan itu menyebabkan Tang Mo ni tergelincir dan jatuh ke dalam sungai yang deras pada waktu tu. Ada juga sumber yang mengatakan pada waktu tu tak gelap pun guys, sebab dekat kawasan tu takkan tak ada lampu. And takkan selebriti sepopular Tang Mo ni nak lepak kat sungai-sungai murah. Kau faham tak maksud aku kan? Kita mesti nak ke sungai lampu-lampu, cahaya, pemandangan cantik. Itu pun dah kira satu kemusykilan ataupun satu poin yang mencurigakan. And kenapa berita tentang VVIP ni tak pernah dikeluarkan atau kurang dikeluarkan di mana-mana media ataupun laporan? Dek, kerana VVIP ni adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh guys dekat Thailand tu. Aku pun tak tahu siapalah. Tambahan pula, menurut mak Tang Mo ni pandai berenang masalahnya. Daripada kecil dah diajar berenang. Tapi bilalah dia dengar kan, katanya Tang Mo ni lemas, rasa macam pelik pula. Tang Mo ni tak ada effort untuk menyelamatkan diri, sedangkan dia pandai berenang. Kalaulah kata dia jatuh dalam keadaan cedera dan lemah, kemungkinan besar dia boleh mati lemas. Another point, which is the last point tentang Tang Mo ni. Okay, menurut laporan guys, kalau korang nak tahu, Tang Mo ni ada ambil satu insurans kemalangan yang bernilai RM130,000 Malaysia. Dengan jumlah yang besar ni guys, dia menamakan seorang budak kecil ni sebagai waris tunggal. Sekiranya berlaku apa-apa kepada Tang Mo ni, budak tu secara tak langsung akan mewarisi RM130,000 tu guys. Tang Mo ni dia ada seorang anak jagaan, di mana dia sayang gila dekat budak ni. Dia memang buat semua segalanya and memang rapat gila lah dengan budak ni. Tu bukan anak dia, ni anak jagaan dia. Kalau korang baca kronologi ataupun kisah hidup Tang Mo ni, dia ni pernah berkahwin dan juga pernah bercerai, tapi dia tak ada anak guys. So anak jagaan dia ni memang dia dah sayang gila-gila macam anak dia sendiri. Tak ada yang pelik tentang insurans tu guys. Tapi dekat sini ada satu poin yang buatkan acap rasa ini adalah kes pembunuhan. Di mana kalau korang nak tahu guys, anak jagaan Tang Mo tu sekarang adalah anak kandung kepada manager dia sendiri. So, korang rasa? Kalau Tang Mo ni jadi apa-apa dekat dia, anak dia dapat duit free-free, and then duit tu pergi kat mana? Takkan budak kecil pegang duit banyak-banyak, mesti pergi dekat mak ayah dia. So, kita boleh fikir sendiri apa motif utama manager dia tukar jadual, dan manager dia sendiri boleh tak perasan yang Tang Mo tergelincir sedangkan Tang Mo sedang berpaut pada kaki dia ketika dia buang air kecil. So kat sini guys, pelbagai spekulasi lagi yang telah pun dikeluarkan oleh pihak-pihak media, khususnya di Thailand, dan juga sekarang kes ni dah mula masuk ke Malaysia. 7 hari dah kes ni, ini dah masuk hari ke-8. Ada apa yang kita boleh tengok? Ini adalah kes pembunuhan, bukan kes kemalangan guys. Tapi acapkan polis, acapkan polis, acapkan mahkamah untuk jatuhkan apa-apa. Aku hanyalah detektif palatau kan, yang membaca dan mengenal pasti apa yang kita nampak. Mungkin ada lagi banyak bukti-bukti yang lagi detail yang polis dah jumpa, yang kita mungkin tak tahu. Tapi kita sebagai rakyat kena berjaga-jaga guys dengan siapa kita berada. Walaupun dia adalah rakan yang paling kita percaya dan rapat, jangan lupa mereka adalah musuh yang paling mengenali kita guys. So kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye bye bye.